Selamat sejahtera. Jadi mari kita sambung lagi bahagian kedua bagi tajuk Lie in Two Dimensions. Dalam tajuk ini, kita akan membincangkan tentang intersection between locus ataupun persilangan di antara locus. Jadi, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Untuk memahami persilangan antara locus dengan lebih baik, kita akan menggunakan 5 soalan dan membincangkan soalan-soalan ini dengan jalan kerja yang betul. Pertama sekali, given the line AB and the point Q, find one or more points that are 3 cm from AB and 5 cm from Q. Jadi apabila AB itu adalah satu garisan, seperti yang telah kita pelajari sebelum ini, lokus bagi satu garisan adalah 2 garis selari yang bertentangan dengan jarak 3 cm. Jadi kita lukis dahulu lokus kita. Dan seterusnya, 5 cm dari titik Q. Apabila titik dan mempunyai satu jarak, maka kita juga tahu bahawa lokus bagi titik Q adalah satu bulatan dengan jejari 5. Maka kita lukiskanlah satu lokus Q. Dan sekarang ini kita akan cari the point of intersection bagi kedua-dua lokus ini. Dan dari situ kita lihat kedua-dua lokus ini bertembung pada titik X dan titik Y. The points of intersections are indicated by points X and Y. It means the locus consists of 2 points X and Y. Nampak? Given the line AB and the point Q, find one or more points that are. Bermaksud dia sebenarnya ingin mencari titik persilangan antara kedua-dua lokus ini. Mari kita lihat pada soalan yang kedua. Given a square PQRS with sides 3 cm, construct the locus of a point which is 2 cm from P and equidistant from PQ and PS. Mark the points A and B. Jadi yang pertama sekali kita akan construct a circle with center P. Kita akan construct dulu segi empat sama sisi ni, square PQRS. Dari P kita ada point which is 2 cm from P. Bermaksud kita akan construct satu locus dari titik tetap, iaitu satu bulatan 2 cm, dan kita akan construct locus ini menggunakan jangka lukis dengan panjangnya 2 cm. Dan kemudiannya kita nak cari satu lagi locus yang equidistant ataupun mempunyai jarak yang sama dari garis PQ ke PS. Bermaksud dia adalah sudut. Nampak? PQ ke PS. Dan seperti yang kamu telah pelajari sebelum ini, bagi keadaan seperti ini, lokusnya adalah pembahagi sama sudut. Pembahagi sama sudut. Jadi kita akan bahagikan sudut dan ini adalah lokus yang kedua. Sekarang, lokus yang kedua ni tak berhenti kat sini. Bukan berhenti di sini, tetapi kita akan tarik sampai ke belakang. Nampak? Kita akan tarik dari sini. Dia bukannya berhenti di sini, tetapi kita akan tarik dia sampai ke hujung. Ini bermakna dia akan potong sampai luar. Dan kita lihat titik persilangannya adalah di B dan di A. Lihat? Jadi kedua-dua point ini kita akan labelkan sebagai A dan B. Jadi kita telah menjawab soalan yang kedua, iaitu titik persilangan di antara dua lokus bagi soalan ini. Mari kita lihat pada soalan yang ketiga. Diagram below in the answer space shows a square PQRS with sides of 6 units. PQRS with sides 6 units on a grid of equal squares with sides of 1 unit. Kamu diberi W,
X dan Y adalah 3 moving points. Keyword dia adalah 3 moving points. Apabila kita kata 3 moving points, bermaksud ia adalah locus bagi soalan ini. W is the point which moves such that it is always equidistant from point P and point R. By using the letters in diagram, state the locus of W. Apabila kamu diberi dua titik iaitu point Q dan point R, kamu tahu point Q, point R. Maka apabila ada dua titik, locus bagi dua titik adalah pembahagi sama serenjang. Pembahagi sama serenjang bagi garisan. Jadi kita buat garisan dahulu untuk P, Q dan R. PK dan R. Jadi pembahagi sama serenjang bagi PK dan R adalah QS. Namun begitu, kamu tak perlu nak lukis dalam gambar raja ini. Kerana dalam gambar raja ini kamu tidak diminta untuk melukis. Sebaliknya kamu diminta untuk state the locus of W. Kamu perlu nyatakan dengan menggunakan huruf. Jadi huruf yang sesuai bagi locus ini ialah Q dan S. Q dan S. Jadi, untuk bahagian B pula, kita lihat draw. Yang pertama, the locus of the point X, which moves such that it is always equidistant from the straight line PQ and PS. Jadi kita tahu bahawa bagi garis PQ dan PS, kita mempunyai satu sudut di tengah ini. Maka antara dua garisan yang bertembung ini, lokusnya adalah di bahagian tengah-tengah ni. Ini adalah lokus bagi X. Ini adalah X. Yang kedua, the locus of point Y which moves such that its distance is constantly 2 units from point K. Dia bagi tahu titik K. Dan bila titik K, bila 2 unit, bermaksud kita akan mempunyai bermaksud satu bulatan yang memenuhi 2 unit. Maka yang ini adalah locus Y. Dan yang terakhir, mark with the symbol the intersection of locus X and locus Y. Di manakah titik pertembungan? Maka titik pertembungan itu kita tulis sebagai, kita cross dan kita bulatkan. Kita cross dan kita bulatkan. Nampak? Jadi untuk nampak lebih kemas, kita lihat pada jawapan kita. Seperti yang tadi saya bagi tahu tadi, A-nya adalah QS. Dan untuk bahagian B, nampak? Ini adalah titik X, locus X. Bulatan ini adalah locus Y. Dan titik persilangannya dinyatakan sebagai intersection of two locus. Nampak lebih jelas? Alright. Mari kita lihat pada soalan yang seterusnya, soalan keempat. Diagram in the answer space below shows a regular pentagon PQRS. W and X and Y are moving points which move in the pentagon. Jadi kat sini kita dah tahu titik X, W dan Y adalah moving point. Bermaksud moving point itu adalah locus kita. On the diagram, draw the locus of the point W which moves such that it is always equidistant from point R and point S. Keyword dia ialah point R dan point S. Maka apabila ada dua titik, bermaksud lokus bagi dua titik adalah pembahagi sama serenjang. Jadi kamu tahu titik R, titik S, pembahagi sama serenjangnya adalah di tengah-tengah ni. Right? Dengan pembahagi sebegini. So, pembahagi ini, lokus ini kita labelkannya sebagai W. Yang kedua, draw the locus of point X which moves such that XR is equals to RS. Nampak RS? RS adalah yang ini. Dan kita ada satu titik yang bergerak di antara R ini.
R dengan satu titik yang mana panjangnya sama dengan RS. Bermaksud RS itu adalah jejari kamu. Dan oleh sebab ini adalah satu regular pentagon, maka kamu akan ada satu bulatan yang melalui sebegini. Dia adalah satu bulatan di mana jejarinya adalah sama dengan RS. Dan ini adalah locus X. Dan kita lihat yang seterusnya, iaitu draw the locus of point Y which moves such that its distance is constantly 3 cm from the line SR. Kita ada titik SR di mana kita ada satu lagi locus yang mana jaraknya di antara SR ini adalah 3 cm. Dan maka kita akan ada satu keadaan di mana ianya adalah 3 cm. Dan ini adalah locus Y. Dan sekarang ini kita ingin mencari point of intersection of the locus W and X. W and X. Jadi point of intersection dia adalah di bahagian ini sahaja. Jangan pula kamu terambil W dengan Y ataupun X dengan Y. Jadi kamu kena lihat pada soalan dengan betul. Untuk jawapan yang lebih kemas, maka ini adalah jawapan kamu. Ini adalah jawapan, ini adalah locus W, locus X dan locus Y. Dan titik persilangan antara locus W dan locus X adalah di sini. Lihat betul-betul. Dan titik persilangan antara locus X dengan Y adalah di sini. W dan Y adalah di sini. Jadi kamu mesti melihat pada soalan dan jawab apa yang diperlukan sahaja. Mari kita lihat pada soalan yang seterusnya. Question 5. Diagram in the answer space below shows a polygon. X and Y are two moving points in the polygon. On the diagram, draw the locus locus X such that XQ sama dengan XR. Bila awak lihat di sini, kita ada dua titik. Jadi awak mesti tahu membaca locus itu dengan betul. Apabila ada dua titik, bermaksud kita hendak mencari pembahagi sama serenjang. Jadi pembahagi sama serenjang antara Q dan R adalah di sini. Jadi ini adalah locus X. Seterusnya, the locus of point Y such that YQ is equals to QR. Y itu adalah locus kita. Maka kita ada satu titik yang sama, iaitu Q dan Q. Bermaksud QR ini adalah radius kita. QR. Maka locus Y adalah YQ. Adalah sama dengan QR. Lihat. Maka ini adalah locus Y kita. Dan seterusnya, mark the symbol, the intersection of locus X and locus Y. Maka kita lihat pada locus kita di manakah titik persilangannya. Titik persilangannya adalah di sini. Maka ini adalah titik persilangan kita. Lihat. Sebenarnya soalan locus agak mudah. Yang penting ialah kamu mesti memahami 5 jenis locus yang telah saya ajar sebelum ini. Sekiranya kamu faham dan kamu akan rasa lebih mudah untuk menjawab soalan locus. Jadi untuk mendapatkan jawapan yang lebih kemas, inilah jawapannya. Locus Y dan locus X. Locus Y adalah satu bulatan dan locus X ialah pembahagi sama serenjang di antara Q dan R. Maka titik persilangannya adalah intersection of locus X and locus Y. Maka dengan ini tamat sudah tajuk kita, iaitu locus in 2 dimension. Semoga kamu akan lebih faham dan dapat menjawab latihan diberikan. Jumpa lagi.